Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pasal kemah besar ni sebenarnya bukannya datang daripada kita lah, kerajaan lah. Datang ni sebenarnya daripada pembangkang. So kalau kita tengok daripada segi naratif pembangkang ni secara total lah, kemah besar ni sebenarnya dicipta oleh satu kelompok dalam politik PKR dan juga disokong oleh DAP untuk memastikan coalition pembangkang ini mesti bersatu, akan ada head to head lawan dengan kerajaan Barisan Nasional ataupun lawan dengan Perikatan Nasional. Tapi kalau kita tengok secara holistically-nya, sebenarnya dia tak berjaya. Sebab Tun Dr. Mahathir juga sebenarnya apabila bercakap tentang kemah besar, secara nadanya bukan secara terus terang, tetapi sebenarnya dia ingin mewujudkan kemah besar di kalangan parti-parti pembangkang untuk memastikan akan ada satu straight fight, satu lawan satu. So kalau kita lihat kemah besar ni sebenarnya tak berjaya, dan kita tengok juga bila kempen PKR antara Rafizi dengan Saifuddin cuba membawa naratif kemah besar, tetapi Rafizi dia tak bawa naratif kemah besar ni kalau kita tengok. Dan DAP sebenarnya orang yang menyokong juga sebenarnya kemah besar. Pasal tu dia cuba bawa muda, dia cuba bawa warisan, dia cuba. Tapi kita baguslah kalau kita rasa kemah besar ni tak berjaya. Tapi kalau bagi saya, dalam konteks kemah besar ni, sebenarnya kita dekat UMNO ni sebenarnya orang yang mempelopori kemah besar ni. Sebab sebelum ni kita ada 14 parti komponen dan sekarang ni kita ada 4 ataupun 5. So kita bersatu atas satu banner. Sekarang ni kalau kita cerita kemah besar, tapi kemah besar ni dia berlainan colour. Dia bukan satu colour. Kalau katakan colour tu putih, dia bukan putih semua. So kalau kita tengok pun kemah besar dia orang ni seperti di Sarawak, kemungkinan besar DAP akan bertanding atas logo DAP saja, bukan bertanding atas logo Pakatan Harapan, betul? So in total saya menampakkan kegagalan kemah besar ni yang ada dekat dalam parti pembangkang. Dan kalau kita tengok buat masa sekarang dan terkini, kita tak nampak kemah besar ni akan berjaya, sebab dia telah menunjukkan kegagalan mereka apabila mereka berada dalam satu kemah besar. Sebenarnya kemah besar dia ni yang kemah yang bocor-bocor. Hujan pun akan masuk, panas terik pun akan diorang timpa. So sebenarnya tak berjaya lah kalau kita nak kirakan apa yang mereka cuba usahakan untuk melakukan kemah besar. Kemah besar ni kalau kita nak anggapkan sebagai satu kaedah politik yang baru, dia memang bagus untuk kalau kita nak berlawan. Tapi kalau buat masa sekarang ni, saya nampak untuk parti pembangkang ni dia tak akan berjaya. Pasti akan ada 3 ataupun 4 penjuru yang bertanding di setiap parlimen. Sebenarnya gabungan politik ni, kalau kita tengok yang mencipta gabungan politik ni, yang menjadi legend ataupun petunjuk ni adalah Barisan Nasional. Kita dah buat benda ni sehingga pada PRU yang ke-14 yang lepas. Cuma bila PRU ke-14 yang lepas, bila kita kalah dan ada perpecahan dan dinamika politik yang berlaku di kalangan parti-parti politik ni terjadi. So pasal tu kita tengok sekarang ni ada GPS, Gabungan Parti Sarawak, GRS, Gabungan Rakyat Sabah kan. So yang ini telah memainkan satu gabungan-gabungan politik yang baru. Dan sebenarnya ini adalah satu perkara yang bukan aneh, tetapi benda yang baru yang perlu kita mentelaah daripada segi kewujudan parti-parti politik. So kalau kita kirakan gabungan, UMNO, Barisan Nasional pun dah ada gabungan kalau kita tengok. Dan yang paling kita tengok yang uniknya, kita ada parti trust induk, 4 parti trust yang mana UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Dan kita juga ada parti-parti Friends of BM. Okay? Kita ada IPF, kita ada Makar Sakti, kita ada parti-parti seperti KIMA, kita ada parti seperti parti Punjabi. Dan same time kita juga ada parti yang associate, bersekutu dengan kita. So ini sebenarnya juga adalah gabungan, coalition. Okay? Tetapi apabila sebenarnya pembentukan kerajaan tu, coalition ni sebenarnya yang menentukannya bukan adalah coalition ni, tapi sebenarnya ahli parlimen yang berada dalam kerajaan ataupun dalam Dewan Rakyat nanti. So ini yang penting, sebab kita dah diajar kita rakyat pun dah tahu PRU 14 sebenarnya yang menentukan coalition ataupun untuk tubuhkan kerajaan ni bukannya lah parti. Walaupun bertanding tu parti, tapi yang menentukan untuk menentukan Perdana Menteri itu adalah majoriti ahli parlimen. So ini yang terjadi pada PRU 14 apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang dengan sendirinya lepas 22 bulan. Kemudian jadi pula Perikatan Nasional yang Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, sebab bukan sokongan parti tapi sokongan daripada ahli parlimen yang nakkan Perdana Menteri itu adalah Tan Sri Muhyiddin. So inilah yang sebenarnya yang kita lihat dinamika politik tentang cara bagaimana kita nak buat. Tapi
sebagai untuk parti dan kerajaan mendapatkan kestabilan daripada segi politik, kita perlu ada coalition yang membentuk simple majority, dan itulah yang sebenarnya kita UMNO Barisan Nasional tengah usahakan, kestabilan dan kemakmuran. Sebab bila kita stabil dengan coalition yang kita ada, so dia takkan ada fraction kalau tiba-tiba ada ketidaktentuan dari segi politik. So parti yang bergabung ini akan menjadi satu parti yang begitu kuat, intact untuk memerintah negara, dan same time rakyat tidak diperjudikan nasib mereka. So ini yang sebenarnya kita nampak, apa yang sepatutnya rakyat kena lihat, kestabilan dan juga kemakmuran itu adalah sinonim antara satu sama lain untuk kita punya kempen politik Barisan Nasional, insyaAllah.